Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid cikgu. Hari ini kita akan belajar topik 3.4 sumbangan masyarakat zaman prasejarah kepada manusia hari ini. Baiklah, sebelum ini kita dah lihat 3.1 definisi prasejarah. 3.2 kita dah lihat tentang lokasi zaman prasejarah. 3.3 kita dah lihat ciri-ciri zaman prasejarah. 3.4 dalam topik ini murid-murid mestilah menguasai sekurang-kurangnya 4 sumbangan manusia zaman prasejarah kepada manusia hari ini. Okey, secara keseluruhannya ada 7 sumbangan yang telah berlaku pada zaman prasejarah. Okey, sumbangan yang pertama kita akan lihat dari aspek pertanian. Masyarakat prasejarah mereka menjalankan pertanian secara sara diri. Okey, sara diri. Jenis tanaman dia adalah tanaman seperti padi, gandum dan barley. Okey, tanaman ditanam dalam skala yang kecil sahaja sebab dia hanya untuk keperluan keluarga atau diri sendiri. Okey. Seterusnya zaman sekarang. Aktiviti pertanian ni dilakukan secara komersial. Dalam bentuk komersial. Tak sama dengan masyarakat zaman prasejarah, mereka buat secara diri. Tanaman ditanam secara besar-besaran. Di ladang, malah peralatan dia pun lebih moden dan canggih. Okey, sumbangan masyarakat prasejarah yang kedua iaitu memburu binatang. Zaman prasejarah. Jadi aktiviti untuk mendapatkan makanan semata-mata. Kita perlu tahu masyarakat prasejarah ni dia memburu binatang, bercucuk tanam, menternak binatang untuk keperluan makanan. Dia tak macam zaman hari ini kita ada lebihan dan boleh mendagangkan hasil-hasil tersebut. Okey. So mereka menggunakan senjata. Senjata yang diperbuat daripada batu, tulang, kayu, gangsa dan besi. Jadi aktiviti memburu juga menggunakan tombak. Kalau kita tengok sini ada panah dan sumpit. Okey. Pada zaman sekarang pula, aktiviti memburu ni dia lebih kepada aktiviti hobi. Bukan lagi untuk mendapatkan makanan. Malah kita perlu mendapat kebenaran, perlu ada lesen dan berdaftar. Okey, senjata yang kita gunakan lebih moden dan canggih lah berbanding pada zaman prasejarah. Okey. Okey. Kebenaran ni kita mesti dapat daripada Jabatan Perkhidmatan Haiwan Liar dan Taman Negara. Kalau kita tak dapat kebenaran, kita tak boleh melakukan aktiviti memburu pada hari ini. Okey. Setakat ni kita dah tengok 2 sumbangan. Sumbangan seterusnya adalah menternak binatang. Okey. Zaman prasejarah. Aktiviti membolehkan aktiviti menternak binatang pada zaman prasejarah untuk mendapatkan makanan secara berterusan. Pada zaman sekarang pula kita menternak binatang secara komersial bagi menampung keperluan daging tenusu di negara kita. Okey. Seterusnya kita pergi sumbangan yang keempat, peralatan. Zaman prasejarah peralatan diperbuat daripada batu, kayu dan tulang haiwan.
Okey, tujuan dia adalah pelbagai kegunaan dalam kehidupan mereka. Okey, seterusnya kalau kita tengok zaman ni juga ada acuan yang diperbuat daripada logam dan suhu pembakaran untuk membolehkan peralatan gangsa dan besi digunakan. Okey, jadi peralatan batu dan kayu, kita tengok situ, peralatan gangsa dan besi membantu kehidupan manusia sehingga hari ini, termasuklah pedagang. Selain tu tengok situ ada juga parang, ada tombak, ada cangkul, ada keris, ada kapak. Ini peralatan masa zaman prasejarah. Sekarang kita pergi pada zaman sekarang. Sekarang kita ada macam-macam lah. Kita dah mula ada mesin jentera digunakan dalam aktiviti komersial. Okey, tembikar. Sumbangan seterusnya adalah tembikar. Okey, zaman prasejarah. Kita tengok tembikar pada zaman prasejarah ni mempunyai pengetahuan dan kemahiran membuat bekas makanan dan peralatan masakan dan masih diamalkan hingga hari ini. Okey. Jadi tembikar ni dijadikan peralatan dalam upacara ritual atau keagamaan. Tembikar buatan China dan Vietnam. 10% low power close button. Tembikar yang diperbuat daripada China dan Vietnam ni menjadi komoditi perdagangan yang penting pada abad ke-14 dan ke-15. Pada abad ke-14 dan ke-15. Okey. Kita tengok di situ. Okey. So tembikar terus kekal sehingga kini dan menjadi industri yang sangat penting. Sangat penting. Seterusnya kita tengok yang ke-6, idiofact. Zaman prasejarah ni, kalau tengok situ ada kalau tengok situ zaman prasejarah mereka percaya kematian bukan penamat, maknanya bukanlah berakhir kepada kehidupan. Jadi pelbagai kaedah pengemubian mayat dilakukan. Tengok contoh iaitu di Gua Cha, Kelantan. Keranda kayu di pantai timur Sabah. Okey, seterusnya kita tengok di sini ada juga perkuburan tentera di Taiping, Perak. Okey. Sehingga kini penghormatan terhadap mayat diamalkan mengikut agama masing-masing. Mengikut agama masing-masing lah. Okey. So, kita tengok sumbangan yang terakhir iaitu yang ke-7, monumen dan seni bina. Okey. Kalau kita tengok binaan digunakan untuk pelbagai tujuan. Sebahagiannya masih kekal sebagai warisan sejarah untuk diwarisi oleh generasi akan datang. Okey, zaman sekarang pula binaan terus meningkat seperti Menara Kembar Kuala Lumpur, KLCC. Baiklah, kita dah pun tamat topik 3.4. So, berdasarkan topik ini, kita dapat lihat bagaimana kegigihan dan kreativiti masyarakat prasejarah ini dalam mencapai kemajuan. Mereka berusaha walaupun mereka tidak ada alat-alat teknologi yang maju seperti hari ini. Jadi kita sebagai murid-murid atau pelajar, kita perlu sentiasa gigih seperti mana manusia zaman prasejarah. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Stay home, stay safe. Kita sama-sama putuskan rangkaian COVID-19. Viewfinder, 9 minutes. Viewfinder, take picture. Stop recording video. Button.